الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بہت دھیان سے، توجہ سے، عظمت سے اور اونچا مقصد سمجھ کر بات کو سننا ہے. کسی رواج پر جمع نہیں ہوئے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقصد پر ہمارا جمع ہونا ہے. اس لیے کہ کام کا مقصد اس جوہد کو زندہ کرنا ہے اور اس جوہد پر امت کے ایک ایک فرد کو قائم رکھنا ہے، جو جوہد انبیاء علیہ السلام کا مشترک جوہد ہے. اس عالی مقصد کے لیے جمع ہونا ہوا ہے. اگر اس مقصد کی عظمت میں، اس کی اہمیت میں ذرا کمی آئی تو اس کمی کا اثر پورے دین پر پڑے گا. دعوت نہ دینے، دعوت نہ سننے کو دین کا نقصان اگر یقین نہ کیا گیا تو اس کام کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے بہت عظمت سے، دھیان سے، توجہ سے بات کو سنا جاوے اور سن کر پھر دو کام کرنے ہیں. ایک تو اس کی دعوت دینی ہے دوسروں کو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دعوت عمل سے دینی ہے. دعوت دینی ہے اور عملی دعوت دینی ہے. اس لیے کہ کام کا مقصد امت کو مشاہدے کا دین پیش کرنا ہے. پورے دین کی دعوت ہے، پورے دین کے ساتھ. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دو شرطیں ہیں کہ عملی دعوت دی جاوے اور اپنے عمل میں ترقی اور اللہ کے قرب کی غرض سے دعوت دی جاوے. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Tuan-tuan yang mulia, hendaklah kita semua dengar dengan penuh tawajuh, dengan penuh tumpuan
dengan penuh rasa kebesaran, dengan penuh rasa keagungan. Kerana tuan-tuan mulia, kita berkumpul di sini bukan hanya sebagai satu adat kita berkumpul ramai-ramai, tapi tuan-tuan mulia, kita berkumpul di sini untuk dengar satu perkara yang penting. Kita semua berkumpul di sini tuan-tuan mulia untuk kita dengar tentang usaha yang telah dibuat oleh Nabi-Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan maksud kedatangan baginda Rasulullah dan maksud kedatangan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Usaha yang mana merupakan usaha Nabi-Nabi dan usaha semua Rasul-Rasul tuan-tuan mulia. Untuk kita faham usaha ini tuan-tuan mulia, kita berkumpul di sini tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, hendaklah kita dengar dengan penuh tawajuh, dengan penuh tumpuan, dengan penuh rasa azmah, iaitu dengan penuh rasa kebesaran kepentingan perkara ini tuan-tuan mulia. Barulah kita akan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kefahaman kepada kita tuan-tuan mulia. Kalau ada berlaku apa-apa kekurangan dalam tawajuh kita, berlaku apa-apa kekurangan dalam tumpuan kita, atau rasa kehebatan, kebesaran dalam hati kita, maka ia akan memberi kekurangan dalam agama kita, kekurangan dalam memberi dakwah, dan kekurangan dalam mendengar perkataan-perkataan dakwah akan memberi kesan kepada agama kita sendiri tuan-tuan mulia. Perkara ini kita kena yakin tuan-tuan mulia. Kalau kita tak yakin bahawa dengan dakwah agama akan terbina dalam diri kita, dan dengan kita melakukan kekurangan dalam dakwah, memberi dakwah atau mendengar dakwah, ini akan memberi kekurangan pada agama kita tuan-tuan mulia. Kalau kita tidak ada yakin atas perkara ini tuan-tuan mulia, maka kita tidak akan dapat menyempurnakan segala tuntutan-tuntutan, segala takaza usaha dakwah ini tuan-tuan mulia. Jadi kita dengar dengan penuh tawajuh, kita dengar dengan penuh kebesaran, kita dengar dengan penuh tumpuan tuan-tuan mulia. Kemudian selepas itu kita kena buat dua perkara. Pertama, kita kena dakwahkan apa yang kita dengar ini. Kita kena sampaikan pada orang lain, dakwahkan pada orang lain. Yang kedua tuan-tuan mulia, kita kena dakwahkan juga perkara yang kita dengar ini dengan amalan kita. Satu, kita dakwahkan dengan lidah kita, secara dengan perkataan kita sampaikan pada orang lain. Yang kedua tuan-tuan mulia, kita kena dakwahkan dengan amalan kita sendiri. Kita kena tunjuk pada orang lain apa yang kita dakwahkan tuan-tuan mulia. Kerana maksud usaha ini tuan-tuan mulia, bagaimana kita nak sampaikan agama musyahadah, din musyahadah, maknanya tuan-tuan mulia, kita nak amalkan dan tunjukkan pada manusia apakah itu agama dari segi amalan, supaya manusia dapat lihat apa itu agama tuan-tuan mulia. Jadi kita kena dakwahkan agama yang sempurna dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Dua perkara ni kita kena buat tuan-tuan mulia. Satu, kita kena dakwahkan dengan perkataan, dengan lidah kita. Yang kedua, kita kena amalkan agama dan dakwahkan kepada agama ini secara amali, secara amalan kita tuan-tuan mulia. कुरान साफ तौर पर हर ईमान वाले से मुखातब है और साफ तौर पर यह फरमाया है कि उस शख्स से अच्छा दीन किसी का नहीं हो सकता जो दावत और अमल दोनों को जमा करे। दावत इल्लाह, अल्लाह के कुर्ब का सबसे ज्यादा मुअस्सिर और सबसे ज्यादा यकीनी रास्ता है। दावत इल्लाह, अल्लाह के कुर्ब का और आमाल में तरक्की का सबसे ज्यादा मुअस्सिर और यकीनी रास्ता है। कुरान कहता है कि उससे अच्छा दीन किसी का हो नहीं सकता। उलमा ने लिखा है कि वमन अहसनु क़ौलन, ये जुमला इस्तिफ़हाम इनकारी है। इस्तिफ़हाम इनकारी ताकीद का माना देता है। अल्लाह का कलाम किसी ताकीद का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह के अपने कलाम में ताकीद का लफ्ज़ और मफ़हूम इस्तेमाल करना, ये उसको इंतहाई यकीनी बनाने के लिए है। अल्लाह फरमाते हैं कि उससे अच्छा दीन किसी का हो नहीं सकता जो दावत और अमल दोनों को इकट्ठा जमा करे। इसी के अंदर इस्तेदाद और सलाहियत पैदा होगी कि वो कह सके इन्ननी मिनल मुस्लिमीन,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعوت کے بغیر امت میں اپنے اسلام کو عملاً ظاہر کرنے کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی. دعوت کے بغیر اپنے دین پر استقامت، اپنے دین کی اہمیت یہ پیدا نہیں ہو سکتی. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزوں، دعوت کا چھوٹ جانا سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنے خیالات، اپنے مذہب، اپنے طریقوں کو بدلنے کا. جو فرد یا قوم یا امت اپنے دین کی دعوت پر رہے گی، وہ کسی دعوت کو، کسی دین کو، کسی طریقے کو قبول نہیں کرے گی. اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کے ساتھ تھے روم میں. روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ تم نصرانی ہو جاؤ. فرمایا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بلکہ بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں اور تیری پوری بادشاہت مجھے ملے، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے بقدر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ استعداد امت میں صرف دعوت کی وجہ سے باقی تھی. امت میں سے دعوت نکلی تو امت کے اندر سے اپنے دین کی اہمیت، اپنے دین پر استقامت ختم ہو گئی. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو خصوصاً امت کو عموماً اس کام سے دین کی بقا کا یقین ہونا چاہیے کہ دعوت اور عمل جو دونوں کو اکٹھا جمع کرے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا. اسی کے اندر استعداد اور صلاحیت اس کی ہوگی کہ وہ اپنے اسلام کو باعتبار عبادات کے، باعتبار عقائد کے، باعتبار یقین کے، باعتبار معاملات کے، باعتبار معاشرے کے، باعتبار اخلاق کے، دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے اعتبار سے عملی دین پیش کر سکے. اس کی استعداد دعوت سے باقی رہے گی. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan perkara ini dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyuruh pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal salih. Jadi daripada ayat ini, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah terangkan bahawa jalan atau cara yang paling berkesan, jalan dan cara yang paling pasti yang menyebab untuk seseorang itu mendapat hampir pada Allah Subhanahu wa taala, mendapat penghampiran dekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia menghimpunkan dalam diri dia dua perkara, iaitu dakwah ila Allah, yang kedua amal soleh. Yakni satu orang yang melakukan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama dia mengamalkan, melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan dia, maka inilah cara, inilah jalan yang paling berkesan, yang paling pasti untuk seorang itu hampir dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan meninggalkan dakwah, tuan-tuan mulia, dengan meninggalkan dakwah, seseorang itu tidak akan dapat istiqamah dalam agama dia. Mana-mana kaum atau sesiapa sahaja yang meninggalkan dakwah, maka dengan mudah sahaja fikir dia, agama dia, pegangan dia, dia akan tinggalkan agama, pegangan ataupun fikir dia, tuan-tuan mulia. Bila satu orang itu tidak melakukan dakwah, meninggalkan dakwah, dia akan mudah terkesan dengan perkara-perkara lain, dan dengan mudah dia akan meninggalkan agama atau meninggalkan amalan, meninggalkan pegangan agama dia, tuan-tuan mulia.
Akan tetapi seseorang yang melakukan dakwah, yang menyuruh manusia pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia istiqamah dalam amalan agama dia. Dia akan istiqamah atas keyakinan dia. Dia akan istiqamah dalam agama, amalan agama dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Perkara ni, tuan-tuan mulia, kita kena faham dan kita kena yakin betul-betul bahawa tanpa melakukan dakwah, susah bagi satu orang itu untuk dia beristiqamah dalam mengamalkan agama dalam kehidupan dia. Satu orang yang menghimpunkan dua perkara ni, dakwah dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan timbulkan dalam diri dia salahiyah, kemampuan, kekuatan untuk dia mengamalkan agama, dan Allah Subhanahu wa taala akan timbulkan kekuatan dalam diri dia untuk dia berpegang teguh dengan agama. Dan orang yang menghimpunkan dakwah dan amal saleh ni sahaja, yang mana dia boleh berkata waqala innani minal muslimin, saya adalah di kalangan orang-orang Islam, yakni satu orang yang menghimpunkan dakwah dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan beri kekuatan pada dia, kemampuan pada dia untuk mengamalkan agama secara amali dalam kehidupan dia, secara praktikal dalam kehidupan dia, tuan-tuan mulia. Satu kisah, tuan-tuan mulia, satu orang sahabat, Abdullah bin Huzafah radhiyallahu taala anhu, bersama dengan jemaah dia telah pergi ke Rom dan telah ditangkap oleh raja oleh orang Nasrani. Dan raja Nasrani tadi, tuan-tuan mulia, telah bagi tawaran kepada dia bahawa kalau kamu tinggalkan Islam, tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapat separuh daripada kerajaan Rom. Maka Abdullah bin Huzafah radhiyallahu taala anhu berkata, bukan separuh kerajaan kamu, kalau kamu bagi kepada aku seluruh kerajaan Arab dan seluruh kerajaan Rom pun aku tak sedia untuk tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun untuk sekelip mata. Dari mana datangnya kekuatan ini, tuan-tuan mulia? Kekuatan ini datang dalam apabila seorang itu menjalankan kerja dakwah, mendakwah manusia pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dalam kehidupan dia. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, khususnya rakan-rakan seusaha kita dan umumnya semua orang Islam, dalam hati kita kena ada keyakinan. Dalam hati kita kena ada keyakinan bahawa dengan kerja dakwah, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan agama. Allah akan wujudkan kekuatan, kemampuan dalam diri kita untuk amalkan agama dalam kehidupan kita. Dan dengan menghimpunkan dua sifat ini, tuan-tuan mulia, kita akan dapat berpegang teguh dengan agama, kekal dalam agama kita, tuan-tuan mulia. दावत का खासा इसकी तासीर यकीन का पैदा करना है। जो अहमियत मुसलमान के लिए ईमान की है, वही अहमियत ईमान की दावत देने की है। ईमान के, यकीन के बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ईमान और यकीन के बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस ईमान की तरफ दावत दी जावे जो ईमान मतलूब है। इसके सिवा और कोई रास्ता यकीन के बनने का नहीं है, क्योंकि खुद सहाबा किराम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ईमान की तजदीद का हुक्म है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खुद ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म है। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, सबसे पहले बुनियादी मकसद इस मेहनत का यकीन की तब्दीली है। हज़रत फरमाते थे मौलाना रिसा रहमतुल्लाह अलैह कि जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहते हो उसको बसिफत तबलीग करो। जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहते हो उसको बसिफत तबलीग। बसिफत तबलीग का मतलब यह है कि मेहनत के अंदर वो तरीका दावत का जिंदा हो जो तरीका सहाबा किराम, जो तरीका सहाबा किराम अपनी मेहनत का कायम करके गए हैं, जो मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से करवाई है, मेहनत का वो तरीका जिंदा हो, उस तरीक़े मेहनत को सिफत तबलीग कहते हैं। तबलीग के बहुत से तरीक़े हैं। तबलीग सिर्फ बात के पहुंचाने को नहीं कहते।
تبلیغ کے بہت طریقے، ابلاغ اور ترسیل کے بہت راستے ہیں، نہیں وہ طریقہ محنت امت میں زندہ ہو جس طریقہ محنت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈالا تھا۔ اس طریقہ محنت میں سب سے زیادہ اور عمومی اور شروع سے آخر تک جو محنت تھی وہ یقین کی تبدیلی کی تھی۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، وہاں علیہ صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں سنا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنے اور ایمان میں حرکت اور قوت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دعوت اس کلمے کی ہے جس کلمے کی دعوت کا اور محنت کا حکم خود ان صحابہ کو دیا گیا ہے جن کا ایمان پہاڑوں کی طرح ان کے دلوں میں جمع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے۔ خود صحابہ کرام کا معمول تھا، معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما، یہ لوگوں کو لے کر بیٹھتے تھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آؤ، اجلس بنا نؤمن ساعتا۔ خود صحابہ کا عمل ہے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آؤ۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اس کا داعیہ، اس کا تقاضا امت میں سے ختم ہو گیا۔ ہر لائن کی مجلسیں ملیں گی، لیکن مساجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے ان میں غیب کے تذکرے، اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اللہ کی قدرت کے تذکرے، اللہ کا تعارف کرانا، یہ امت کے عموم میں سے عموماً ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھے بہت اہمیت سے بات عرض کرنی ہے کہ ہر ایمان والے کا روزانہ یہ کام ہے کہ وہ تمام کائنات کے نقشوں سے اپنے آپ کو نکالے اور دعوت کے ذریعے ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان کی مجلسوں میں لا کر جوڑے اور خود ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر غیب کے تذکروں کو سنیں، تاکہ یقین تمام مشاہدات سے، تجربات سے، مصنوعات سے، موجودات سے، تمام شکلوں سے یقین غیب کی طرف پھرے۔ اس کے لیے میرے بزرگ دوستو، عزیزو، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا قدم یقین کی تقویت کے لیے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے تذکرے کیے جائیں۔ دیکھو، میں ایک بہت ہی ضروری بات عرض کرتا ہوں، کسی درجے میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ہم انفرادی طور پر اللہ کا ذکر کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ جہاں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے انفرادی ذکر کے فضائل، اس کے فوائد، اس کے انوارات جہاں مسلم ہیں، وہاں اسی طرح، اسی اہمیت کے ساتھ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے تذکرے، اس کے مفہوم کی دعوت، یہ یقین کی ترقی اور یقین کے پیدا کرنے کے لیے شرط ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ذکر میں تو ہے کسی درجے میں، لیکن تذکروں میں سے نکلا ہوا ہے۔ جو چیز تذکروں میں آئے گی وہ یقین میں آئے گی، جو چیز تذکروں میں سے نکل جائے گی وہ یقین میں سے نکل جائے گی۔ ذکر ہوتا ہے خالق کا چند منٹ، لیکن صبح سے شام تک، دن رات
تذکرے ہیں مخلوق کے. جس چیز کے تذکرے ہوں گے اس کا یقین ہوگا، اور جس کا یقین ہوگا یہ اس کے تابع ہو کر چلے گا. اسے معلوم ہے دین کیا ہے. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، امت میں بے دینی صرف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، باوجود دین کا علم ہونے کے بے دینی ہے. وہ اپنے دین کو لے کر، اللہ کے احکامات کو لے کر کائنات کے مقابلے میں کمزور ہے. حضرت سمجھتے تھے جس چیز کا یقین ہوگا اس کو ترجیح دے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس محنت کے ذریعے اللہ کا تعارف کروائیں. اس محنت کے ذریعے اللہ کا تعارف کروائیں. اللہ کی بڑائی کو، اس کی یکتائی کو، اس کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. معلوم ہے اللہ بڑے ہیں. اگر اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرو گے روزانہ، حضرت فرماتے تھے 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا گشتوں کے لیے اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. جب تو سارے کائنات کے رخشوں کی کا انکار، ان کی چھوٹائی بیان کرتا ہوا نماز کی طرف آئے گا، تیری تکبیر تحریمہ میں اللہ کی بڑائی کی حقیقت آئے گی. دعوت صرف کانوں تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے، دعوت دوسروں کو اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، اپنے دل میں اللہ کی بڑائی اتارنے کے لیے. ملاقاتیں، کام کا طریقہ کار، یہ ڈھانچہ ہے. وہاں ایسا فرماتے تھے دعوت اس محنت کی روح ہے. دعوت محنت کی روح ہے. ہم نے کہا ہر شخص اس کا محتاج ہے کہ وہ دعوت دیتے ہوئے عمل کرے، دعوت دیتے ہوئے عبادت میں لگے. کیونکہ دعوت عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے اندر جو نورانیت، روحانیت، حقیقت ہے وہ محض دعوت سے پیدا ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم عمل سیکھنے کے لیے ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی. لیکن توحید، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. ان توحید راس الطاعات. اس لیے میں عرض کر رہا کہ محنت کا پہلا قدم اور پہلا کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خود اپنی ذات سے اور ہر ایمان والے کو روزانہ کی ملاقاتوں سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر، اس کے مفہوم کے تذکروں پر آمادہ کرے. میرے محترم دوستو، عام تصور یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے. اس خیال نے دعوت کو محض غیروں کے لیے کر دیا. حالانکہ دعوت ایمان سب سے پہلے خود مومن کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. علماء نے تفسیر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو مسلمان بن کر رہو. اس لیے کہ ایمان، کہ اسلام تو ایمان کا مظہر ہے. ایمان کامل اطاعت کے ساتھ ہے. ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کو. صحابہ کا عمل آؤ بیٹھو ایمان لے آویں. معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما یہ ایمان کی مجلس سے قائم کرتے تھے. اس لیے سب سے پہلا سبب ہے یقین کی تقویت کا، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو روزانہ کی ملاقاتوں میں، روزانہ کی دعوت میں، روزانہ کے مذاکروں میں اس کلمے کے مفہوم کو لایا جائے کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے. اگر سارے انبیاء علیہ السلام ایک شخص کو ہدایت دینے پر مجتمع ہو جائیں اور اللہ نہ چاہیں تو سارے انبیاء مل کر ایک شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں.
इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दिखलाते हैं कि करने वाली जात हमारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्तबा कि मैं कल बतलाऊंगा साहब कहफ कौन थे, लेकिन आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। 15 दिन तक वही नहीं आई कि नबी जी आपने ये क्यों कहा कि मैं बताऊंगा, ये क्यों नहीं कहा कि अगर अल्लाह चाहेंगे तो बताऊंगा। अपनी मेहनत का इनकार और सारी शक्लों का इनकार ये रोजाना की दावत से मकसूद है, ताकि हमारे दिलों में अल्लाह का गैर वो जगह न बना ले जो हमें अल्लाह के गैर की तरफ लेकर चले। इसलिए मुझे 4 असबाब यकीन की तक़वियत के अर्ज करने हैं, जिसमें सबसे पहला सबब यह है कि अल्लाह की कुदरत को, उसकी अजमत को, उसकी बड़ाई को, उसकी तौहीद को रोजाना बयान करना ऐसा जरूरी समझो जिस तरह जिस्मानी कुव्वत हासिल करते हो ग़िज़ाओं से। इस तरह रोजाना यकीन की दावत देना, अपनी इबादत और अल्लाह के कुर्ब के लिए जरिया यकीन करो। Tuan-tuan yang mulia, kesan daripada dakwah, kesan khas daripada dakwah adalah terbentuknya iman. Yang ini apabila seseorang itu melakukan dakwah, menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bina iman dia. Dan inilah tuan-tuan mulia satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk terbinanya iman seseorang, untuk terbentuknya iman seseorang, ialah dengan dia mendakwahkan kepada iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang matlub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk terbentuk atau terbinanya iman seseorang. Kerana sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in juga telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui iman mereka. Dan orang Islam dalam Al-Quran telah diperintah, orang yang beriman juga telah diperintah supaya beriman. Jadi tuan-tuan mulia, dengan perantaraan dakwah, bahkan dengan dakwahlah satu-satunya cara untuk terbentuknya iman dalam diri seorang. Oleh kerana itu Hazrat Maulana Yusuf rahmatullah alaih pernah berkata bahawa apa saja perkara yang kamu nak wujudkan dalam diri kamu, maka kamu hendaklah datangkan dalam diri kamu dengan sifat tabligh, dengan sifat tabligh. Apakah maksud sifat tabligh tuan-tuan mulia? Cara untuk menyampaikan ini banyak cara, banyak kaedah kita boleh guna untuk sampaikan apa-apa maklumat atau apa-apa perkara tuan-tuan mulia. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan sifat tabligh di sini ialah cara atau usaha yang Nabi SAW telah buat ke atas sahabat-sahabat. Cara ataupun usaha yang mana Nabi SAW telah bangunkan sahabat-sahabat atasnya. Cara usaha tersebut, cara tabligh tersebut yang kita nak wujudkan hari ini dalam umat. Apabila kita melakukan tabligh, menyampaikan dengan cara sebagaimana cara yang sahabat-sahabat telah buat, sebagaimana cara yang Nabi SAW telah sediakan sahabat-sahabat untuk buat, barulah dalam diri kita tuan-tuan mulia akan terbinanya iman. Bukan semata-mata sampaikan, bahkan cara menyampaikan tersebut adalah dengan mengikut cara yang mana sahabat-sahabat telah buat, telah usaha atas iman mereka. Barulah iman kita tuan-tuan mulia akan terbina, akan terbentuk. Yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala akan terbentuk. Dan tuan-tuan mulia, dalam cara usaha Nabi, dalam cara dakwah sahabat-sahabat tuan-tuan mulia, perkara yang paling ditekankan, perkara yang paling asas tuan-tuan mulia, yang mana daripada awal sehingga akhir telah diberi penekanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah usaha atas yakin untuk membetulkan yakin, ubahkan yakin kita, itu dengan menceritakan, dengan menyebutkan tentang kalimah la ilaha illallah, tentang menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan mulia dakwah yang paling asas yang telah dibuat, yang dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam usaha sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat-sahabat tuan-tuan mulia seperti Abdullah bin Rawahah
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mereka pegang tangan sahabat-sahabat yang lain, mereka ajak orang lain duduk dengan mereka, dan mereka kata ijlis bina nu'min sa'atan, duduk kita beriman buat seketika. Dan dalam majlis-majlis tersebut mereka berceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan yang mulia, perkara yang paling penting yang ditekankan ialah bagaimana dalam dakwah kita, tuan-tuan mulia, kita dapat memperceritakan tentang kehebatan, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan zikir kalimah la ilaha illallah tidak dinafikan ada kepentingan dia, ada kelebihan dia, tuan-tuan mulia. Secara infradi kita duduk berzikir, sebut kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi tuan-tuan mulia, sebagaimana penting satu orang tu duduk berzikir dengan menyebut kalimah la ilaha illallah secara infradi, begitu juga sama penting juga, tuan-tuan mulia, satu orang tu bercakap tentang kalimah la ilaha illallah, bercakap tentang mafhum kalimah la ilaha illallah, tentang makna kalimah la ilaha illallah secara ijtimai di kalangan sama-sama mereka, tuan-tuan mulia. Hari ini, tuan-tuan mulia, keadaan kita hari ini, kita hanya habiskan masa yang sedikit untuk kita berzikir tentang kalimah la ilaha illallah, untuk kita sebut kalimah la ilaha illallah, tapi kita punya percakapan daripada pagi sampai ke petang, tuan-tuan mulia, daripada pagi sampai ke malam, tuan-tuan mulia, tentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk bawa percakapan tentang Allah dalam perbualan kita, percakapan kita hari ini telah hilang dalam umat ini, tuan-tuan mulia. Secara umumnya telah tidak ada dalam umat hari ini. Secara umumnya telah mati, telah hilang dalam umat hari ini, tuan-tuan mulia. Di mana-mana kita pergi, hatta dalam masjid-masjid sendiri, tuan-tuan mulia, tidak ada majlis-majlis yang mana kita mempercakapkan tentang kudrat Allah, tentang perkara-perkara yang gaib, tentang kehidupan di hari akhirat, tentang perkara-perkara ini kurang dicakapkan, tuan-tuan mulia. Majlis-majlis ini sudah tidak ada di kalangan umat Islam hari ini, tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, usaha kita hari ini yang penting, tuan-tuan mulia, bagaimana kita nak bawakan percakapan tentang la ilaha illallah ini, tentang mafhum kalimah la ilaha illallah ini dalam percakapan kita, tuan-tuan mulia, dalam percakapan harian kita, dengan cara, tuan-tuan mulia, kita keluarkan diri kita daripada segala kesibukan dunia. Kita kosongkan masa kita, kosongkan diri kita daripada segala kesibukan dunia, dan kita pergi jumpa manusia. Pergi jumpa manusia, cakap tentang Allah Subhanahu wa taala, cakap tentang keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa, tuan-tuan mulia? Supaya Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada hati kita keyakinan, supaya hati kita tidak terkesan dengan selain daripada Allah, dengan segala maujudat, perkara-perkara yang wujud atas dunia ini, dengan segala makhlukat, dengan segala makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kebendaan-kebendaan, dengan segala perkara-perkara yang ada atas muka bumi ini. Hati kita tidak terkesan dengan semua perkara-perkara tersebut. Keyakinan pada perkara-perkara tersebut keluar daripada hati-hati kita, tuan-tuan mulia, dan dalam hati kita hanya ada yakin pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Untuk itu perkara yang penting, tuan-tuan mulia, usaha kita kena buat. Hari ini, tuan-tuan mulia, orang Islam sendiri, kita zikir sekejap, kita bagi masa sedikit untuk zikir la ilaha illallah, tapi percakapan kita, tuan-tuan mulia, daripada pagi sampai ke petang tentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan keyakinan pada ghairullah, keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala telah bertapak dalam hati kita, telah datang dalam hati kita, tuan-tuan mulia. Dan apabila dalam hati seorang itu ada keyakinan pada sesuatu, maka dia akan jadi tabi', dia akan jadi pengikut bagi benda tersebut, dia akan bagi ketaatan dia pada perkara tersebut, dia akan menurut kehendak perkara tersebut, tuan-tuan mulia. Jadi apabila dalam hati kita ada keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kita juga, tuan-tuan mulia, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan mulia, agama hari ini keluar daripada tidak ada dalam kehidupan umat. Agama hari ini tidak ada dalam kehidupan umat, bukan hanya kerana kejahilan, kerana umat tidak tahu, tak ada ilmu tentang agama. Bahkan, tuan-tuan mulia, kadang-kadang ilmu dia ada, ilmu tentang agama ada, tapi dia tidak amalkan agama dalam kehidupan dia, kerana yakin dia tidak pada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana yakin dia pada ghairullah, yakin dia pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan walaupun dia ada ilmu tentang agama, tapi dia tidak dapat taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dapat amalkan agama dalam kehidupan dia. Jadi dakwah ni tuan-tuan mulia untuk bina iman kita. Dakwah ni tuan-tuan mulia untuk sempurnakan sifat ketaatan dalam diri kita. Kerana sejauh mana iman yakin kita terbina dalam diri kita tuan-tuan mulia, sejauh itulah sifat taat ini tuan-tuan mulia akan datang dalam kehidupan kita tuan-tuan mulia. Jadi inilah perkara yang mula ulang tekankan perkara ni tuan-tuan mulia, supaya usaha atas iman, iaitu kita kena lapangkan masa, keluar kosongkan diri kita daripada segala kesibukan setiap hari. Setiap orang Islam, kita mau sediakan setiap orang Islam atas perkara ni, mereka dapat bagi masa setiap hari untuk pergi jumpa manusia, untuk bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk bercakap tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk bercakap tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu perkara kita faham tuan-tuan mulia, dakwah iman ini hanya untuk orang yang bukan beriman. Saya dah beriman, saya dah Islam, buat apa lagi saya kena buat usaha atas iman? Ini tuan-tuan mulia salah faham. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu beriman. Yakni hendaklah kamu kekal dalam keislaman, dalam agama kamu. Jadi orang-orang Islam juga diperintah oleh orang yang telah beriman, juga telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat usaha atas iman. Dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah diperintah oleh baginda Rasulullah, walaupun sahabat-sahabat ni iman mereka macam gunung, iman mereka hebat, tapi telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui iman mereka. Mereka telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentajdidkan iman mereka dengan cara memperbanyakkan percakapan tentang kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha atas iman ialah keperluan dan hajat setiap orang Islam. Setiap orang Islam perlu buat usaha atas iman untuk bina dalam diri dia keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk datangkan dalam diri dia sifat ketaatan pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa usaha atas iman tuan-tuan mulia, tanpa satu orang tu mencerita tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tentang menggibat, tentang perkara-perkara yang gaib, tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, maka iman dia tidak akan terbina. Bila iman dia tidak terbina tuan-tuan mulia, maka tidak keyakinan dia akan datang pada ghairullah. Bila keyakinan dia datang pada ghairullah tuan-tuan mulia, maka sifat taat dia pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang. Dan tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ni tuan-tuan mulia untuk diri kita sendiri. Bukan kerana kita nak baiki orang lain, bukan kerana untuk bina iman orang lain, bahkanlah keperluan diri kita sendiri. Kita buat dakwah tuan-tuan mulia. Kita kena cerita dalam percakapan kita tentang kehebatan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semua nabi-nabi berkumpul, semua rasul-rasul berkumpul untuk bagi hidayat pada satu orang, kalau Allah Subhanahu wa taala tak nak bagi hidayat, maka orang itu tidak akan dapat hidayat. Walaupun nabi-nabi dan rasul-rasul telah diutuskan sebagai asbab hidayat untuk manusia, sebagai perantaraan hidayat untuk manusia, tapi nabi-nabi tidak boleh bagi hidayat. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja boleh bagi hidayat. Begitu juga satu masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang Ashabul Kahfi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku akan beritahu kepada kamu besok. Maka beberapa hari lama wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala telah tidak turun. Dan Allah Subhanahu wa taala tegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tidak cakap insya-Allah, iaitu jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi pun tuan-tuan mulia tidak ada kemampuan untuk beritahu, untuk sampaikan apa yang dia nak sampaikan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni tuan-tuan mulia, di antara beberapa perkara yang kita kena tekankan dalam dakwah kita, dalam percakapan, dalam usaha kita untuk meningkatkan iman. Pertama sekali ialah kita kena banyakkan cakap tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, tentang kehebatan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala.